uh, adakah bercanggah tawakal kita apabila seseorang itu bertawakal tanpa usaha, atau dia tak bertawakal terus dia merasakan bahawa dengan kebijaksanaan dia, kepandaian dia dan kelebihan dia tu, dia boleh menyalahi atau dia boleh menjadi selain daripada apa yang Allah sudah tetapkan. Allah Subhanahu Wa Taala, saya masih teringat hadis yang dilaung-laungkan oleh asatizah kita. Allah ni satu masa Rasulullah SAW berjalan-jalan dengan sahabat. Dia terlihat seorang ibu. Ibu yang menyusui anak dia. Okey. Rasulullah SAW bertanya dengan para sahabat, bagaimana pikiran kau, pandangan kau? Adakah tergamak ibu ini melemparkan anaknya tu yang disusui ke dalam api neraka? Ke dalam api? Sahabat pun, tak mungkin lah, kata dia. Tak mungkin. Kerana sifat ibu tu menyayangi anak. Kerana dia mengandung dengan dia dan sebagainya. Tentu kasih sayang itu lebih lagi. Mustahil akan melemparkan dia kepada kebinasaan. Rasulullah mengatakan, Allah tu lebih sayang kepada hamba-Nya daripada wanita itu sayang kepada anaknya. Macam mana kita nak rasakan kasih sayang Allah? Allah tu lebih sayang daripada wanita itu menyayangi anak kandung dia. Jadi ini mengajarkan kita bahawa kalau kita benar-benar bertawakal dengan Allah Ta'ala, sebenarnya He will take care of you. Not you take care of Him. Begitu. Dan banyak yang kat sini, yang belajar kat sini, kalau dia betul-betul niatnya itulah, aku ingin menjadikan membaca Quran ni sebagai ibadah aku sepanjang hayat, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan dia. Allah akan mudahkan urusan dia. Walaupun apa juga rintangan, dia akan terus belajar mengaji sampai dia lancar, sampai dia fasih, sampai dia mahir. Dan dia beribadah. Dia akan terjamin kehidupan dia. Mungkin tidak semewah, tapi terjamin. Dia dapat beribadah. Dan dia yakin bahawa kasih sayang Allah, perlindungan Allah, pemeliharaan Allah SWT itu akan terus berlaku pada dia. Begitu. Jadi ini yang kita lihat di kalangan masyarakat kita yang kurang untuk percaya dengan janji-janji Allah dalam Al-Quran ini. Dia merasa bahawa ini semua menghambat. Belajar Al-Quran, yang ditanya, bila nak habis? Bila nak khatam? Contohnya lah. Sedangkan kita tahu tadi, kalau dia belajar 23 tahun, kalau satu tahun tu dia belajar hanya 2 hari saja. 23 tahun berapa hari? Ini kenyataan. Jadi kalau dia tak boleh korbankan masa, tenaga, kelapangan dia, dan jiwa raga dia dan kekayaan dia, untuk Allah, bermakna dia masih menyangsi
ada kesangsian dengan pertolongan Allah SWT tu. Dia tak, dengan mulut dia, aku tawakal dengan Allah. Tapi dia sangsi dengan tindakan dia tu. Dia tak percaya bahawa aku mesti macam mana, susahnya pun, aku akan terus sampailah aku mahir baca. Sampai aku dapat mengajar. Dan ada yang anak murid ustaz yang mengajar. Kerja tapi mengajar. Itu. Dan kita lihat itu. Dan pekerjaan terjamin. Keluarga pun terjamin. Tapi tak sekaya, tak itulah. Tapi ada. Jadi ini yang kita harus bina. Dan memanglah kita katakan kehidupan manusia ni, kalau dia itu senang saja, tak ada cabaran, agak-agak apa akan berlaku? Dia akan selesa. Sedangkan itu yang membuat dia itu menjadi hamba Allah yang berwaspada. Berhati-hati. Kenapa? Dia tahu Allah sedang melihat, Allah sedang mendengar, Allah sedang mengawas, dan seberapa yang boleh, I don't want to displease him. Macam tu. Kerana yang penting kat situ. Kalau kita tidak mengambil satu langkah yang bijak, kita akan merasakan, kita akan ikut syahwat kita dan mengikut syubhat kita. Alah, aku tak ikut pengajian satu hari, contohnya lah, satu hari. Next week boleh lah. Next week ada masa lagi. Next week tiba-tiba ada kerja lagi. Jadi itu sudah dalam minda itu. Ada masa lagi. Masih ada masih muda, ada lapang, ada waktu lagi untuk aku belajar. Zaman Covid sekarang ni contohnya. Excuse orang, kita ni dalam zaman Covid ni kita tak boleh, macam-macam excuse dia. Sedangkan itu adalah semua cubaan Allah Taala. Jadi kalau kita lah serahkan kepada Allah Taala, dan tentu langkah-langkah bagaimana Rasulullah serahkan kepada Allah. Saya tahu cerita yang paling itu. Satu masa Rasulullah SAW bepergian, kemudian dia berehat, dalam satu peperangan lah. Dia berehat di bawah pohon, tiba-tiba tertidur terlena. Datang seorang musyrik, disbeliever, pegang pedang Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kata dia, siapa yang boleh selamatkan kau dari pedang aku ni? So, nak penggal kepala ni. Rasulullah cakap, Allah. Allah saja. Seketika itu pedang itu pedang itu jatuh. Betul. Kemudian berjatuh, Rasul ambil. Sekarang siapa nak selamatkan kau daripada pedang aku ni? Rasulullah soal dia balik. Itu yang menyebabkan dia masuk Islam. Kita tak ada. Kita belum ada yang sedemikian kekuatan dalam iman, kekuatan dalam kita punya kepribadian, akhlak dan sebagainya untuk menjadi contoh kepada generasi akan datang. Khususnya anak-anak kita yang kecil-kecil ni, tak ada. Dan kurang sangatlah kita nak contoh-contoh daripada Al-Quran. Kalau kita suruh dia baca pun translation, saya suruh baca, Ustaz suruh baca. Tapi tak baca kat rumah. Kita boleh paksa. Masing-masing ada tugas masing-masing. Ustaz, I'm so many project, homework, test, my mother, my father. Nak buat macam mana? Jadi kenyataan dalam masyarakat. Begitu. Ini belum lagi fever, belum lagi itu. Begitu. Jadi kalau
masyarakat sedar yang ada di hadapan mereka ni is permata, is gold mine. Ini yang menjamin kehidupan dunia dan akhirat. Masyarakat kita tak jadi macam ini. Sama ada yang sebelah sana atau sebelah sini, selatan atau utara. Tak ada macam ini. Betul. Jadi, kita perlu kembali kepada Al-Quran. Masyarakat kita, Islam umumnya, masyarakat Islam dunia, mesti kembali kepada Al-Quran. Barulah Allah bantu.